Kemudian yang ketiga kita baca doa. Doa pun sama je. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kemudian ujung kali pun sama juga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu, sampai habis. Tapi bila mana bab solat hajat ni saya duk perhati, masa sikit taklah lagi tak? Janganlah lagi. Saya duk perhati kadang-kadang tak sama. Bila imam baca panjang, makmum baca pendek, jadi makmum tu duk menengung dalam sembahyang dia. Sebab itu bila standardise ni maknanya sama. Artinya katakanlah malam ni lepas solat Isyak, rakaat pertama kata imam kita baca ayat kursi contoh. Jadi semua baca ayat kursi. Jadi kalau habis untuk. Rakaat kedua imam kata kita baca qul huwallahu ahad. Jadi habis untuk. Jadi gitu. Jadi malam ni terpulanglah. Siapa jadi imam dia kena beritahulah. Nak baca surah Yasin dulu ke, ya. Surah Al-Mulk rakaat kedua ke, terpulanglah. Kemudian biasanya sujud terakhir itu kita doalah. Tadi dia apa dia? Dia solat hajat untuk apa? Kesembuhan. Pembedahan tak? Supaya berjaya, diberkati oleh Allah dan selamat semuanya. Jadi dalam solat hajat kita kena niatlah akhir sekali dalam sujud terakhir. Biasanya imam akan bagilah peluang lama sikit dalam sujud terakhir itu supaya kita dapatlah berdoa dalam hati kita. Dan hati lagi bagus sebenarnya sebab kita nak bercakap Arab tak erti, ya. Tapi kalau kita cakap Melayu serba bolehlah keluar ke hati kita. Jadi dalam hati kita berkata kepada Allah, ya Allah, ya, mudah-mudahan engkau permudahkan urusan pembedahan sipolan bin sipolan, ya. Kemudian engkau berilah dia keselamatan, kesejahteraan dan kesembuhan seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Dan untuk kita semualah. Dan ahli jemaah ni pun sama juga, ya Allah, berikanlah kesembuhan atas penyakit-penyakit mereka ini, ya Allah. Jadi yang tu tak apalah. Ya, iman nak habis cepat pun, makmum boleh lambat tak apa, tak kisah. Sebab dah hujung dah. Jadi itulah nasihat saya supaya tempat lain tu tak sama dengan tempat ni. Tempat ni dia standardized. Kalau siapa-siapa jadi imam dia kena beritahu gitu. Dan kadang-kadang orang lupa niat. Niat pun kena beritahu. Kalau saya jadi imam solat jenazah, saya akan cakap niat kita gini. Kalau solat hajat pun niat kita gini. Sajaku solat sunat hajat 2 rakaat makmum kerana Allah. Sebab ada orang tak pernah solat hajat. Mutar dia lagi. Apa niat ni? Dia pun reka-reka. Jadi kita beritahu tu memudahkan kepada jemaah makmum belakang. Sebab ada budak, ya, ada remaja bau berjinak-jinak dengan surau. Jadi itulah pesanan saya untuk jemaah surau Al-Hikmah ni yang saya sangat sayanglah. Kalau mari ganu mesti saya singgah surau ni, semayang saja pun tak apa dah. Ceramah kalau orang bagi peluang kita ceramah, ya. Jadi kebetulan malam ni saya ingat tidak berapa ramai sangat sebab kita bertemu banyak program malam ni tau. Banyak ceramah tau. Ke memang lari juga separuh tau? Ke memang ni ada? Lari separuh tau. Tak apa, dia lari tu tempat baik, tak apa. Kita pun faham. InsyaAllah, ya. Mudah-mudahan kita teruskan kuliah kita, insyaAllah. Saya nak buat stand sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa yang ada di depan saya ni, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang menonton secara live di hadapan saya ataupun menonton secara FB Maya, di alam maya pada malam ini, ahlan wa sahlan. Kita semarakkan lagi majlis ilmu di alam maya ataupun di alam fizikal kita, di mana saja anda berada. Mudah-mudahan anda mendapat manfaat. Kita kongsi ilmu sebagaimana kita kongsi rezeki, macam itulah kita kongsi ilmu. Kebaikan ni kena kongsi. Kalau kita tak kongsi, rugi kita. Sebab bila kebaikan dikongsi, dia akan bercambah-cambah, dia akan membiak-biak. Jadi kalau kita mati pun, ilmu kita akan diamalkan oleh orang lain. Walaupun ilmu tu bukan kita punya, tapi kita telah menyampaikan sahaja, maka kita pun dapat pahala menyampaikan ilmu. Sebab disebut dalam sebuah hadis, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, iaitu Al-Quran ataupun hadis ataupun mana-mana ilmu yang bermanfaat. Jadi pada malam ni kita berkongsi ilmu dengan banyak pihak lah, ya. Di hadapan saya pun ada juga penonton ataupun pendengar penuntut ilmu, dan juga di alam maya. Pada malam ni special sikit. Special sikit tajuknya, sebab surah ni, masjid yang hebat, surah-surah yang hebat, semua jemaah-jemaah yang hebat. Saya nak bercerita tentang tajuk sihir dan alam Melayu, ataupun Melayu dengan sihir. Jadi itu persoalan tanya kepada saya, satu topik yang ingin dibahaskan pada malam ini, ya. Sebab yang menonton ni bukan calon-calon orang, ya. Semua kuat-kuat imam belaka ni. Jadi termasuklah yang berada di FB Live pada malam ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Muslimat nampak belakang, tak nampak pun tak apalah, ya. Apa itu sihir? Dan kenapa tak dapat dipisahkan dengan alam Melayu? Bila saya baca banyak manuskrip lah. Manuskrip dulu-dulu, zaman British, zaman Jepun pun sama juga. Orang penjajah-penjajah dulu, tuan-tuan, mereka cari gali, korek, curi segala hasil-hasil khazanah bumi di tanah Melayu satu ketika dahulu. Sama ada British ataupun Jepun. Mereka bukan saja cari nak pancung kepala orang Jepun tu, tapi mereka ada matlamat. British pun sama juga, ada matlamat, selain daripada berdakwah agama mereka dan sebagainya. Bila saya baca manuskrip hak lama-lama dulu, mereka juga teruja dengan sebab bumi kita ni banyak hasil-hasil galian, terutama yang bernama emas. Emas banyak, negara kita dulu-dulu banyak emas. Jadi British pun bawa balik, Jepun pun sama juga, nak bawa balik emas. Tapi yang peliknya ialah, yang duk gali emas tu kadang-kadang ditimpa penyakit misteri. Penjajah-penjajah ni, saya baca manuskrip dia, malah ada yang kapal yang bawa dulu, kapal laut, bukan kapal terbang dulu, Jepun ke ataupun British ke, pasal banyak emas ni, dia bawa balik dengan kapal laut boleh karam di tengah laut, tak sampai ke negara dia. Malah bila saya baca lagi pelik, Jepun nak bawa balik emas, tapi tak sampai ke pelabuhan, emas tu bertukar jadi tembaga. Jadi ini satu kepelikan yang berlaku. Saya tak tahulah, ada yang kaitkan dengan orang kita dulu-dulu, dia memang boleh menyihirkan emas jadi tembaga. Ada yang kata itu daulat negeri Melayu di satu ketika dahulu, tidak boleh bawa keluar hasil galian bumi yang ada di negara kita. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya saya nak beritahu hebatnya negara kita ini, ya. Kalau daulat hebat tapi kalau ada sihir itu maknanya tak tahulah, maknanya tak dapat dipisahkan. Sihir ni apa? Sihir ni ialah disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah, sihir ini ialah pemujaan roh jahat. Roh jahat tu apa? Setan lah. Roh jahat ni setan ke jin ke, walaupun dia sebut nama dia Syekh Abdul Qadir Jalani ke, Rabi'atul Adawiyah ke, apa-apa imam yang besar, imam-imam yang hebat, ulama-ulama tersohor, wali-wali Allah, Hasan Basri ke, tapi semuanya itu karut belaka, itu penipuan. Syaitan nak tipu daya kita, maka dia buh nama-nama pelik-pelik tadi.
Nama apa? Nama yang tidak asing bagi kita lah. Hasan Al-Basri, ya, Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi dia tipu kita sebenarnya. Sebenarnya dia adalah apa dia? Dia syaitan, jin. Syaitan ataupun sebut syaitan tak apa, syaitan tu jin kafir. Jin kafir dipanggil syaitan. Ketua dia iblis. Tapi tak semua jin tu kafir. Sebab kalau tuan-tuan buka surah jin, ada dia sebut minnas salihun wa minna duna zalik. Di kalangan kami ada jin yang soleh. Dan di kalangan kami juga ada jin yang jahat. Minna duna zalik, sebaliknya. Minnal muslimun, ada jin Islam. Dan ada yang tidak Islam, ada yang fasik. Dan ada yang mazhabnya pelik-pelik. Ada mazhab Syafi'i pun ada, jin mazhab Hanafi, Maliki, Hambali pun ada. Ada juga jin mazhab Syiah pun ada, jin mazhab Wahabi pun ada, jin mazhab apa lagi, semua ada. Jadi semuanya diikut macam manusia juga. Jadi tuan-tuan mati Allah, tapi saya sebut, jangan pukul rata jin tu jahat belaka. Tak. Ada jin hak baik. Betul ada orang kata, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Sebenarnya ungkapan tersebut tak betul. Itu satu fitnah kepada makhluk yang bernama jin. Fitnah. Dan dia juga sebenarnya adalah orang yang salah dalam bab mentafsir Quran. Sebab ada jin soleh. Jadi kalau orang kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia, dia telah buat satu pembohongan. Kena tarik baliklah. Kena tarik balik. Sebab sebaik-baik jin sama dengan sebaik-baik manusia. Sejahat-jahat jin sama dengan sejahat-jahat manusia. Sama je. Sebab Tuhan kita sebut dah. Tuhan sebut dah. Apa ni? Dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan dan Allah, kata Ibn Qayyim, sihir ini ialah pemujaan roh. Roh apa? Roh yang jahat. Siapa? Syaitan ataupun jin yang jahat. Dan dia mengharapkan kesaktian daripada pemujaan tadi. Dia bukan saja-saja puja. Cari kemenyan, cari kepala tengkorak dan sebagainya, cari darah kambing ke, darah orang ke, darah itik ke, darah kucing ke, tanah kubur ke. Bukan saja-saja nak puja, tapi dia ada matlamat dia. Matlamatnya adalah tujuan dia. Tujuan dia apa? Biasanya jahat, tujuan jahat. Dia ada dendam, dia ada khianat, dia ada dengki, dia nak hantar kat siapa-siapa. Ada pun kadang-kadang nak test pun ada. Test. Dia belajar santau, dia pun nak test santau tu jadi kedok. Dan santau itu sebahagian daripada sihir. Berlaku tak di alam Melayu? Berlaku. Saya cerita tuan-tuan ya. Kenapa nak kaitkan alam Melayu dengan sihir ni? Sebab kita berada di alam Melayu. Saya pergi ke negara Arab, hampir 4 tahun saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, 4 tahun tuan-tuan. Saya payah nak jumpa Tok Bomo Mesir ni. Tak ada orang Arab Tok Bomo, tapi dia panggil ahli sihir lah, tukang sihir. Tapi tidak macam kita lah, pelik sikit. Susah nak cari, ada bukan tak ada, tapi susah. Tapi di negara kita ni, tukang sihir ni dia pun elan kat tiang elektrik. Dia ada pakai elan, apa tanda tau. Elan di tiang lampu, tepi-tepi jalan. Dia pun elan, maknanya benda tu berleluasa. Dengan bedah batinnya. Bedah batin tu kalau ikut fatwa, tidak diperkenankan oleh para ulama sebenarnya bedah batin ni. Ya, dia macam sihir, ya, bedah batin. Nabi sendiri pun tuan-tuan, tak ada masalah kalau kita lihat Nabi buat secara physically, mata sahabat terkeluar, Nabi ambil mata balik, letak balik. Tak boleh batin-batin, ambil sendiri gitu, fizikal. Jadi sebenarnya tak perlu bedah batin, tapi benda tu berlaku di negara kita ataupun di alam Nusantara ataupun di alam Melayu. Sebab itu saya nak kaitkan sihir dengan alam Melayu pada malam ni lah ya. Tak apa, insya-Allah kita akan tamat 12 tengah malam. Tak ada masalah tak? Sanggup tak sanggup ni? Sanggup? Saya tak sanggup. Ya? Jadi itu sihir. Dan sihir ni dikaitkan dengan satu perbuatan. Perbuatan ini ialah untuk menyakiti. Hasil yang dapat daripada pemujaan syaitan roh tadi, dia nak menyakiti. Dia nak menyakiti, dia nak mempengaruhi. Siapa dia? Badan, akal, minda, hati mangsa dia. Itu kadang-kadang kita lihat ada orang kena sihir pengasih.
Sihir pengasih, badan dia tak sakit. Tapi hati dia berubah. Daripada cinta pada orang lain, tiba-tiba cinta kepada orang lain pula. Lepas tu panggil sihir, dia boleh mempengaruhi hati. Boleh mempengaruhi akal. Jadi gila pun ada. Dia tak betul, sewel. Saya pernah ada orang datang jumpa saya daripada negara luar. Bukan negara Malaysia, negara luar. Negara ni maju, tuan-tuan, kita tak maju. Tapi berlaku sihir juga. Dia kata, anak saya ni ustaz, semua anak saya bijak-bijak dalam pelajaran. Pandai belaka, hebat belaka. Tapi sejak kena sihir jadi bodoh habis. Dia bodoh, belajar tu dia tak reti apa-apa, tuan-tuan, dia tak faham apa-apa. Kemudian dia punya markahnya memang rendah. Dan dia gagal sejak kena sihir. Sebab apa? Sihir dia boleh mengganggu, menyakiti, mempengaruhi akal dan minda seseorang. Badan yang kira, jangan kira muntah darah itu dari segi fizikal. Dia boleh menyakiti sampai muntah darah, sampai kadang-kadang ada orang dia tak nampak, tapi dia rasa, ustaz, badan saya macam kena kelar. Kena kelar. Macam orang kelar ikan tu kan. Macam itulah dia kena kelar. Kemudian macam orang letak gagang kunyit pula, pedih. Dia tak nampak. Tapi dia kata, ustaz, macam badan saya kena kelar, ustaz. Macam badan saya ni, ustaz, berada di atas bara api, kaki dia. Sihir. Tapi tak nampak. Sebab tu, sihir ni ialah, tuan-tuan, dia menyerang mangsa secara gaib. Memang tak nampak. Doktor kata, okey je. Tak ada apa pun. Tapi mangsanya menderita. Hal tu tak kira lagi bau. Bau macam mayak lah, bau macam busuk. Orang sebelah tak bau. Dia mempengaruhi hidung pula. Kadang-kadang mempengaruhi mata. Nampak macam-macam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, contoh nampak mata ni, dia pengaruhi mata kita. Macam mana cara sihir mempengaruhi mata? Pernah berlaku ni saya, sebab kita terlibat dengan perubatan Islam. Sebab saya terlibat dengan Darul Syifa Bandar Baru Bangi. Saya berguru dengan almarhum Datuk Dr. Harun Din sejak dari tahun 2000 sampailah dia wafat ataupun dia meninggal. Jadi ilmu dia banyak. Belajar sikit-sikit dia lah. Ilmu dia banyak, ilmu saya sikit. Ya? Tapi nak beritahunya, subhanallah. Bila kita jumpa macam-macam, dia pesan dah. Kamu akan jumpa macam-macam nanti. Bila kita jumpa orang, dia kata isteri, dia kata kat saya, dia kata, ustaz, saya bila tengok muka suami saya tengok macam benda yang menjijikkan. Tengok muka suami saya buruk. Tengok muka suami saya huduh. Maknanya dia mempengaruhi mata. Tadi mempengaruhi hidung, bau busuk. Ada mempengaruhi bunyi pada telinga. Bunyi macam bunyi ada, yalah, bunyi macam-macam lah. Bunyi guli ke tak, bunyi guli je. So sihir ni boleh berlaku dalam macam-macam pengaruh dan tujuannya nak menyakiti mangsa dia. Apatah kalau sampai peringkat membunuh. Boleh membunuh tak? Boleh. Boleh. Kalau tuan-tuan muntah darah, habis darah, bunuh, mati. Biasanya menggunakan santau. Nanti saya cerita detail tuan-tuan Allah ya. Jadi tujuan dia tadilah menyakiti secara alam gaib, tapi dia melibatkan penggunaan jin. Kalau dia tidak melibatkan penggunaan jin syaitan, orang tak panggil sihir. Sihir ni, sepakat ulama menyatakan bahawa sihir itu apa? Sihir itu ialah tadilah perbuatan yang melibatkan penggunaan jin ataupun syaitan. Dia kena puja dulu lah. Dia kena puja, kena seru nama-nama syaitan. Siapa yang ajar ni? Kalau istilah kita, saya sebut, minta maaf, yang mengamalkan ilmu hitam lah. Dia tahu sebab dia kawan dengan syaitan. Dia berdamping dengan syaitan. Dia kawan dengan korin, kawan dengan jin. Maka jin akan cakap kepada telinga dia, Tok Muhammad mengamalkan ilmu hitam tadi, Tok Dukung ke Tok Pawang yang mengamalkan ilmu hitam, seru nama ni. Nanti bila kamu seru nama ni, jin akan datang kepada kamu, berkhidmat kepada kamu. Sebenarnya bukan jin berkhidmat kepada kita, tapi kita yang berkhidmat kepada jin. Jadi hamba jin untuk derhaka kepada Allah. Namanya sihir. Tujuannya apa? Untuk mencapai matlamat tertentu. Tapi biasanya kalau alam lain sebut ilmu hitam. Negara Arab panggil sihir. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan tak boleh kata ilmu aswad. Hadza ilmu aswad, ilmu hitam. Tak ada, dia tak ada ilmu aswad, dia pun pening, pengung seorang. Ma hadza? Ilmu aswad,
Hara. Apa benda? Tapi sihir, aywa, sihir, taib. Jadi tuan-tuan, ini saya nak sebut berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah ya. Seterusnya saya sebut tuan-tuan. Sebelum kita pergi ke alam Melayu, sebenarnya sihir ini sudah pun diamalkan pada zaman dahulu. Arab Mesir purba lama dah ada sihir. Zaman Fir'aun dah ada sihir dah. Disebut dalam Quran. Zaman Musa, Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dah ada sihir dah. Ya? Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan rujuk surah Taha. Detail cerita bab Nabi Musa berperang dengan sihir daripada tukang-tukang sihir Fir'aun. Tuan-tuan buka ayat surah Taha ayat 63 hingga 69. Sebab itu mukjizat Nabi Musa, Allah bagi tongkat. Tongkat tu dia boleh, bila dilemparkan dia akan menjelma jadi ular besar. Wa alqi ma fi yaminik. Wahai Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nabi Musa tongkat dia di tangan kanan. Tuhan kata wa alqi, dan lemparkan. Ma fi yaminik, apa yang ada di tangan kananmu, ini tongkat. Talqaf ma sana'u. Bila lempar jadi ular lagi besar, sedangkan masa tu tukang-tukang sihir Fir'aun sudah pun melemparkan tali-tali mereka menjadi ular-ular kecil. Walaupun ular kecil, tapi Nabi Musa takut juga tengok ular kecil. Ular banyak, ular kecil tu beriuk-riuk. Jadi Nabi Musa takut. Tuhan kata apa? Lempar hak di tangan kanan kamu tu tongkat. Bila lempar tongkat Nabi Musa jadi ular lagi besar. Talqaf ma sana'u, ular Nabi Musa tu dia telan habis. Dia telan habis ular-ular kecil hasil daripada tali dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Telan habis. Bila telan habis, kejut tukang-tukang sihir Fir'aun. Innama sana'u kaidu sahir, kata Allah. Apa yang mereka buat itu sebenarnya ialah tipu daya ahli sihir je. Wahai Musa, hak mereka buat tu wahai Musa, kata Allah, tipu daya ahli sihir je. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ahli sihir ni tak berjaya. Dia tipu belaka, tak berjaya tu. Tak betul. Jadi tuan-tuan, dia bermula sejak bila? Sejak zaman Nabi Musa lagi sihir. Jadi memang menasabah lah kalau ada negara Arab tu sihir tu ada negara Arab. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Sihir ni sebenarnya disebut Al-Quran yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Salah satu fungsi sihir ni ialah yang diamalkan dahulu ialah dia nak pisahkan antara suami dengan isteri. Hari ini perceraian berlaku. Ya, banyak berbanding dengan pernikahan. Lebih banyak daripada berbanding dengan pernikahan. Tuan-tuan pergilah rujuk jabat agama mana-mana sekalipun, perceraian meningkat. Kadar perceraian semakin tinggi. Sebab apa? Banyak sebab. Banyak sebab. Salah satunya sebab sihir. Sihir. Dia tak lagi cannot go dengan suami dia. Tak boleh ya. Iya, saya pernah jumpa seorang hamba Allah ni, dia kena sihir. Isterinya, suami duk ngadu, isterinya busuk. Keluar macam hidung busuk, mulut busuk, telinga busuk. Rupanya isterinya kena sihir. Akhirnya siapa nak tahan dengan isteri macam tu? Sedangkan dia tak tahu dia kena sihir. Akhirnya berlaku perceraian. Itu salah satu sebab kenapa berlaku perceraian. Sebabnya ialah sihir. Disebut dalam Quran. Dan siapa-siapa, tengok siapa-siapa yang terlibat dengan sihir, yang menceraikan suami isteri, setan yang menjadi makhluk tengah ni, yang nak mencerai-beraikan suami isteri dalam bab sihir ni, setan tadi akan diberi anugerah tertinggi oleh bosnya iblis. Dia akan panggil setan-setan semua, dia akan panggil lah. Setan macam menteri-menteri kabinet dia lah. Dia Perdana Menteri. Dia panggil menteri-menteri dia. Mu berjaya buat apa ini? Aku berjaya menghasut orang, bunuh orang lain, kawan dia. Biasa. Mu, aku berjaya menghasut orang ni berzina. Biasa. Mu, apa mu dah buat hari ni? Aku berjaya menghasut orang ni minum arak. Biasa. Mu, aku berjaya menghasut orang ni bercerai dengan isteri dia. Yes. Tuan-tuan, peringkat tertinggi. Sebab tu disebut. Sihir lain tak disebut. Tapi sihir
Perceraian disebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 1-2. Santau tak disebut. Tapi bercerai disebut. Sebab syaitan suka tu. Hak tu paling tinggi dia kata. Dia punya pangkat syaitan. Maka dinaikkan pangkat syaitan tadi. Allahu Akbar. Jadi di alam Nusantara Melayu ni memang banyak sihir ni berlaku. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apa dia? Ni berdasarkan kes. Saya sebut kes. Sama ada kes tu dibuat kajian oleh pihak universiti, ataupun kes tu memang ada kes di mahkamah, ataupun kes tu memang kita buat rawatan di pusat perubatan ataupun di pusat rawatan Darussyifa. Ya? Ataupun yang datang jumpa saya. Pertama nak sebut ialah ilmu sihir yang dikait dengan alam Melayu ialah ilmu kebal. Siapa ada belajar ilmu kebal sini? Angkat tangan. Ni sahabat kita di alam maya ada tak belajar ilmu kebal? Ada belajar ilmu kebal ni tuan-tuan, memang ada. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat ya, saya nak sebut tuan-tuan mati Allah ya. Ilmu hitam ni banyak sebenarnya import pun ada. Hak import. Import ada daripada negara jiran sebelah kita. Terutama Indonesia lah import. Dia import kat situ. Jadi hak import ni tuan-tuan subhanallah ya. Kadang sampai peringkat dia boleh jual tali pinggang kebal. Tali pinggang kebal. Jadi dia buat test dengan kebal ni. Dia buat test macam mana? Dia hak peringkat berani, dia test kat kita, badan manusia. Dia test kat kita, dia pakai kita tali pinggang, dia buat tembok. Tembok tu bukan kata tak loop. Peluru nak sampai tu jatuh peluru. Tak sampai kat badan kita, tak. Macam cerita apa? Cerita orang putih buat tu. Tuk situ jatuh peluru. Tak kena. Tak kena. Jadi orang pun nak belilah. Sana banyak import. Harganya lah 10 juta rupiah. Ada orang beli. Tapi saya sebut walaupun dia Indonesia, tapi dipanggil Melayu juga, dipanggil Nusantara. Saya pergi belajar kat Mesir, tak ada pula orang Arab offer saya tali pinggang kebal. Tak ada. Tapi berlaku. Dan benda-benda hikmat, kesaktian banyak di alam Nusantara kita. Sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di mana. Selatan Thailand tu di Patani ataupun di panggil Bawah Siam pun ada. Subhanallah. Sebab tu kebal kebal. Tamu kes ni kebal. Ya, berlaku, ya. Kebal. Yang keduanya ialah ini kebal saya sebut tuan-tuan, tersah percaya mengarut. Ya. Nabi pun tak kebal. Nabi kalau tuan-tuan lihat Nabi perang Nabi berdarah. Luka sahabat-sahabat gugur syahid. Tak ada seorang sahabat kebal. Tak ada. Kalau tuan-tuan belajar siapa? Sehebat-hebat Mus'ab bin Umair, Tuhan tak bagi dia kebal. Sampai masa dia wafat, dia meninggal dalam perang Uhud, siapa? Abu Bakar Siddiq, sama juga. Umar bin Al-Khattab lagi dah tuan-tuan, dia kena tikam, tak kebal. Jadi kalau begitu, ilmu kebal ni salah. Tapi kalau kita tak belajar ilmu kebal, tiba-tiba orang tikam kita tak lut, Allah nak bagi. Dipanggil ma'unah. Kelebihan ataupun perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang orang awam. Orang awam tu macam kita orang awam lah. So contohnya orang tikam. Pisau tu berlipat. Takluk. Bukan kata takluk. Pisau tu berlipat ataupun patah. Dipanggil apa? Dipanggil ma'unah. Ma'unah itu ialah pertolongan daripada Allah kepada orang-orang awam macam kita. Tapi karamah ni apa? Karamah ni Tok Guru lah. Level Tok Guru, level Tok Wali itu karamah dipanggil. Karamah. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang soleh yang dicintai oleh Allah, itu bukan karamah. Masya Allah. Ya? Tapi dia mungkin berlaku sekali je. Katalah orang tikar kita tak lut, patah pisau tu. Kita pun suka ni. Kita pun suruh kawan kita tikar sekali lagi. Mati Sebab pertama tu Tuhan nak tolong kita, ya, nak bagi kemuliaan kat kita, luar biasa. Tapi nak beritanya karamah, ma'unah, mukjizat ini tidak boleh dipelajari. Tidak boleh diajari. Tidak boleh diwarisi. Tidak boleh dipamerkan, buat apa roadshow ke, tak boleh. Sebab dia adalah datang daripada Allah. Tapi kalau sihir boleh tak buat roadshow? Boleh. Sihir boleh tak dipelajari? Boleh. Sihir boleh tak kita nak ajar? Boleh. Sihir boleh tak kita nak wariskan? Boleh. Mukjizat, karamah, irhas, ma'unah, itu semua datang daripada Allah. Itu beza sihir.
Sihir dia belajar dengan setan, belajar dengan iblis dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, pertama kebal, ya. So jangan belajar ilmu kebal. Siapa belajar ilmu kebal, tolong buang dia. Tolong buang dia. Nanti nak mati seksa, ya. Sebab dia ada bantuan setan. Setan duduk kat badan dia. Ya. Satu. Nombor dua ialah sihir pengasih. Tuan-tuan mati Allah, tengok jam juga takut terlajak. Sihir pengasih. Sihir pengasih ni apa? Sihir pengasih ni ialah kita sihir kepada seseorang supaya dia kasih kepada kita. Ada orang dia menyampah kat kita. Kita suka dia menyampah kat kita. Dia meluat. Dia kata muka tak siap. Kita muka siap dah. Tapi betapa orang tu dia meluat kat kita, dia pun cakap macam-macam. Sebab itu saya pesan kepada orang perempuan yang menonton. Ya, sama ada di balik tirai ke, di balik tabir ke, ya, yang menonton drama episod kita pada malam ni, sihir dengan alam Melayu. Kalau kita tak berkenan dengan siapa-siapa suka kat kita, laki-laki yang meminang kat kita, melamar kita, jangan cakap melampau-lampau. Cakap kat dia, saya nak sambung belajar lagi ke, saya belum ada minat lagi nak nikah ke, ya, saya sekarang ni masih bantu ayah saya dengan mak saya, ya, jadi saya tak fikir lagi babat nikah kahwin. Cakap elok-elok dengan dia. Jangan cakap muka tak siap macam dinding ke, macam pokok ke. Jangan cakap. Sebab orang laki-laki dia ada ego dia. Ego dia sampai peringkat dia boleh pergi jumpa Tok Bomoh yang mengamalkan ilmu hitam, dia sihir. Dan ini berlaku. Sebab tu saya kata kajian kes. Ini berlaku, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada saya, datang seorang perempuan tanya, dia kata, Ustaz, sah tak sah nikah saya dengan suami saya? Saya kata, kenapa pula? Anak 3 dah. Kenapa sah ke tak sah? Anak 3 dah. Sebab dia kata, saya baru tahu. Suami saya kata, saya nak kat awak dulu, awak tak nak kat saya. Akhirnya saya sihir awak. Akhirnya awak nak kat saya. Lepas tu nikah. Kita nikah 2, anak 3. Sekarang baru saya bongkar cerita sebenar. Jadi isteri dia confused lah. Sah ke tak sah? Saya kata sah. Sebab rukun-rukun nikah tadi dah cukup dah. Sah. Tuan-tuan. Hak tadi tu suami berdosa lah. Sebab apa tuan-tuan saya nak sebut? Benda ni benda jahat. Pengasih. Tuan-tuan nampak macam bagus dah dengan pengasih kan? Sihir pengasih. Tapi proses nak buat sihir pengasih tu, dia sangat zalim. Walaupun sedap sihir pengasih. Tapi nak jadi sihir pengasih tu banyak berlaku kezaliman. Pertama saya nak sebut tuan-tuan mati Allah. Sihir pengasih ni di alam Melayu Nusantara kita datang daripada mana? Dia datang daripada minyak dagu. Betul tak? Pernah dengar minyak dagu? Bukan minyak gamak ni. Minyak gamak tak jadi. Minyak dagu. Minyak dagu apa? Minyak dagu orang yang mati. So minyak dagu orang mati ni, dia tak boleh tunggu lama-lama sampai mayat tu kering ke, tak boleh. So bila dia kena buat macam pemujaan atau proses tadi, bila saja mayat tu dikebumikan di tanah perkuburan, geng-geng ni ilmu hitam ni dia tengok dah ada mati ni, kubur nombor lotnya sekian-sekian 431 contohnya. Dia tahu dah, malam ni kita buat operasi. Jadi semua orang waris ke memang dekat rumah dia sebab operasi ni tengah malam. Dia tak buat operasi siang. Tok Bomoh ni tuan-tuan tengoklah, Tok Bomoh yang makan hitam ni, sebab saya pernah berkawan dengan Tok Bomoh. Saya tahu bila operasinya 12 tengah malam. Dia tak akan buat 12 ke bawah 12 tengah malam, ke atas 12 tengah malam dan ke atas, sebab semua orang tengah tidur. Jadi dia pergi ke kubur, dia buat apa? Dia bawa cangkul dengan geng-geng dia gali kubur orang yang baru meninggal tadi. Gali sampailah berjumpa dengan keranda papan ke, papan liang lahat tu, ataupun dengan mayat tadi. Apa dia buat? Dia dudukkan mayat. Mayat kan baring kan, mengiring kan, menghadap kiblat. Dia dudukkan mayat tu. Sebab tu saya respect geng-geng ni, dia berani. Sebut seluruh geng-geng ni, berani tak? Tak berani. Masuklah anda di Facebook live malam ni. Semua tak berani. Tapi dia berani. Dia boleh dudukkan mayat tu, dia buka balik kain kapan kat muka ni, dia pun ambil api pelita. Jangan buat. Don't do this at home. Ya. Jangan buat benda ni. Dia ambil, dia buka ni, dia pun ambil api pelita ke, api lilin ke, dia pun letak bawah dagu. Sebab tu dia panggil minyak dagu. Dia letak situ tu sampailah pecah kulit dagu ni, sampailah keluar air. Dia seakan-akan minyak tak banyak, 2-3 titik, tapi mahal gila. Dia ambil masa dalam botol siap-siap, sampailah kering dagu ni.
Sampai habis minyak, dia tutup botol tu. Dia pun letak mayat tu balik, lebih kurang gitulah, dia pun kambuh. Zalim. Saya kata, nak sampai peringkat namanya minyak pengasih tu, dia melakukan kezaliman yang paling besar, iaitu menyiksa mayat. Pernah jumpa tak? Kau pernah buat ni? Dia seksa mayat. Seksa mayat ni dosa besar. Seksa mayat. Seksa orang hidup pun dosa besar. Ini kan pula mayat. Tidak boleh pertahankan diri dia. Allahu Akbar. Dia letak balik. Dia kambuh balik. Lepas tu dia pun bawa minyak tadi. Dia pergi puja. Membaca mentera-mentera jampi yang menggunakan syaitan tadi tu. Sebab tu Nabi sebut inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi mentera hak puja syaitan itu syirik. Syirik. So nak sampai proses minyak pengasih tu syirik. Dosa besar, seksa mayat, lepas tu syirik kepada Allah. Jadi siapa-siapa yang order minyak pengasih, ingat, siapa dah order dah? Cancel. Siapa order cancel. Ikutlah Shopee ke apa ke, dia kena cancel, jangan order. Saya bimbang tadilah. Dia bersubahat. Bersubahat. Bila ada permintaan, maka adalah pengeluaran. Jadi kita yang minta, maka kawan tu cari selongkar kubur-kubur. Pantau orang mati, malam-malam dia pergi. Sebab dapatkan minyak dagu. Mahal tuan-tuan. Sebab minyak dagu tu tak banyak. Dia sekali calik, ambil sikit je. Calik, tuk. Calik kat tangan boleh, calik kat baju boleh. Calik kat rambut pun kena. Maka daripada hak benci sebenci-bencinya menjadi rindu serindu-rindunya, macam tajuk lagu tu. Spoon. Gitu kan. Allahu Akbar. Akhirnya ikut akhirnya menikah. Dia tak akan sedar sehinggalah orang tu cakap saya yang sihirkan awak dulu. Tuan-tuan, ini sihir pengasih namanya. Faham? Ni di alam Melayu banyak berlaku. Tapi di luar berlaku juga. Saya sebut sebab kita berada di alam Melayu ni. Walaupun kata zaman IT macam mana pun tuan-tuan, 2021 sekarang masih tetap berlaku. Itu saya heran tu. Masih tidak hilang atas muka bumi ini, tak pupus namanya bomoh yang mengamalkan ilmu hitam. Sebab ada permintaan. Ya, kedua. Yang ketiga, ilmu pelalau. Sihir pelalau. Tahu pelalau? Pemisah. Sihir pemisah. Dia memisahkan antara suami dan isteri. Allahu Akbar. Mencerai-beraikan. Kadang-kadang dengan anak dengan mak ayah. Pelalau juga. Memisahkan. Antara tunang dengan tunang. Pelalau juga. Memisahkan. Sebab ada orang nak kat tunang tu, dia sanggup buat apa saja, dia pisahkan. Ya, Masya Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita perhatikan, kadang-kadang bila dia dekat-dekat, dia panas. Bila dia jauh, dia rindu-rinduan. Bila dia jauh, katalah isteri dekat rumah, suami duduk di luar tempat kerja. Mula dia WhatsApp. Sama-sama dia, I miss you too. I love you too. I love you too. Apa lagi? Tapi bila kat rumah, tak boleh duduk sekali, duduk ipik-ipik sebelah-sebelah, tak boleh. Jadi panas tadi. Akhirnya seorang kena keluar rumah. Itu yang pelalau. Akhirnya bercerai. Dia pisahkan antara suami isteri. Subhanallah. Tadi saya katakan, macam muka isterinya hodoh, atau muka suaminya hodoh. Siapa nak? Ia nak tengok muka suami ada ulat, katakanlah. Ada ulat jatuh. Padahal tak ada. Itu gambaran sihir saja pada muka suami ataupun muka isteri. Itu namanya sihir pelalau. Lagi, tuan-tuan, pukau. Sihir juga pukau ni. Ya, berlaku. Kenapa tak berlaku, tuan-tuan? Sebab ada kes-kes polis, orang kena pukau. Dia boleh keluarkan dari ATM, ikut orang belakang tu, keluar. Macam dia bodoh. Keluar, ambil kad tolong, tekan 2,000, ambil, tekan lagi, 2,000, okey. Sekali pengeluaran kan boleh, kalau tukar amount, pengeluaran 10,000 lah. 20,000 tu ambil. Kena buka, pelik. Dia pun dia dibenur seorang-seorang, orang tu lari lah. Jadi bila orang tepuk dah makcik, dari mana dah menur lah mana? Tadi makcik buat keluar duit ATM. Tapi ada seorang nampak orang tadi dia ambil dia makcik. Makcik tak sedar. Kenapa kau tu? Berlaku zaman sekarang. Zaman sains teknologi. Ada orang belajar ilmu pukau. Tuan-tuan jangan belajar, tuan-tuan. Belajar ilmu sihir pun separuh ulama kata salah dah, haram dan berdosa. Belajar ilmu sihir. Sebab apa belajar ilmu sihir itu dikira berdosa dah? Sebab takut kita praktik.
Bila kita praktik, bila kita ada musuh. Betul tak? Kita gegang sangat ni, hai. Duk hai buat sungguh. Ya, tuan-tuan, kita pukau dia, kita santau dia. Kita dah belajar ilmu santau. Ada orang bermusuhan kita pula. Adakah tuan-tuan tak akan buat ilmu santau tu? Nak santau orang tu? Kalau lemah ilman, tuan-tuan kita santau dia. So, sebab tu belajar pun tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, saya buat ini bukan untuk belajar ni. Sebab tu tuan-tuan gali kubur tu. Jangan buat. Saya sebut ni sebab saya tak ajar tuan-tuan mentera, tak jadi. Ya? Jadi tuan-tuan, ilmu pelalau, pukau, santau. Nombor 4, nombor 5 santau. Santau tu apa? Berlaku ni kes kajian. Di universiti buat kajian, dia buat kajian di Perlis, dia buat kajian di Perak, dia buat kajian di Terengganu pun dia. Memang berlaku. Santau ni apa? Santau ni lah, dia kalau ikut almarhum Dr. Amran Kasimi, dia buat buku tentang santau. Ya? Ustaz Arondin pun ada juga buat buku tentang santau. Ya, ramai ya, kita punya pakar-pakar dalam bab santau. Dia boleh berlaku dengan sama ada santau tu santau gaib, tak nampak, menggunakan jin ataupun syaitan, ataupun santau tu berlaku secara fizikal. Dia boleh masukkan dalam makanan orang, dalam sup orang. Secara fizikal dia letak santau tadi. Ataupun secara ilmu halus, dia tiup santau tu. Syaitan bawa santau tu secara gaib masuk dalam miso, masuk dalam pulut durian. Apa lagi? Ya? Masuk dalam bihun, masuk. Orang tu pula tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengamalkan Bismillah 7 ke Bismillah 6 ke Bismillah 5 ke, kena santau. Dan santau ni tuan-tuan, biasanya sama ada dia nak menyakiti ataupun dia nak membunuh. Dua tu je. Tengok pada ramuan dia. Kalau pengasih, ramuannya minyak dagu, orang mati dibunuh. Kalau santau, santaunya banyak ramuan tuan-tuan. Banyak ramuan. Ngambuk ada. Ngambuk kita ni ngambuk. Lepas tu kata tekak, Allah, kenapa ni kata tekak ni? Ngambuk ada, berselerak kat tekak kita. Apa lagi kuku. Kuku ni, tapi kuku ni, dikumpul-kumpulkan kuku dia. Apa lagi? Ulat bulu mati dibunuh. Ulat bulu tu dia ambil tumbuk kita. Dia tumbuk, campur dengan rambut kita. Ulat bulu. Lagi, miang keladi. Miang keladi ke? Keladi gatal. Miang keladi dah. Keladi gatal. Miang keladi tu orang. Keladi kat gatal tu. Apa lagi? Dia ambil mentol lampu. Mentol lampu dia pecahkan, dia tumbuk sekali. Itu yang pecah. Kata berdarah tu sampai kat paru-paru. Sebab ada sebut-sebut kaca dia attack tu. Tapi tak dapat kesan. Sebab dia ilmu halus. Dia gunakan benda yang tak nampak. Kadang-kadang ada juga scan, X-ray nampak. Kadang-kadang tak nampak. Lepas tu bila kadang-kadang keluar paku, keluar pisau jilet, keluar jarum, terkejut doktor. Macam mana awak makan jarum ni? Banyak pula jarum awak makan ni. Kenapa boleh keluar paku ni? Paku banyak. Bila awak makan paku ni? Sebenarnya bukan dia makan. Dia disihir. Namanya santau. Nak menyakiti. Bayangkan benda tu ada badan kita. Allah Akbar. Tapi kalau dia nak membunuh, satu lagi kalau nak gatal semua ni, dia akan bagi apa ni? Kacang babi. Tahu kacang babi? Kacang babi. Kacang tu gatal. Kalau orang lalu kena tu, oh babi. Gitulah dia sebut. Jadi kacang babi. Babi tu menyumpah je. Sebab kacang tu gatal sangat. Kemudian kalau dia nak bagi mati, dia akan masukkan ramuan namanya bisa ular ataupun bisa kalajengking. Subhanallah tuan-tuan. Kena bisa ular mati ya. Cuma ayat masa sikitlah bisa ular mati. Seksa, bisa. Jadi tuan-tuan mati Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan supaya beramal dengan Bismillah 7 atau Bismillah 6 atau Bismillah 5. Itu antara anti santau, bukan anti vaksin ni, bukan anti COVID, tapi anti santau. Sekurang-kurangnya Bismillah 5 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu imam baca tadi. Ada baca tadi ya? Ada macam bunyi dengar imam baca tadi. Mana imam? Ada ya? Sebut kan Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hafal? Tak apa lagi? Nak ulas sekali lagi tak? Boleh? Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, boleh tak ikut saya ramai-ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hafal insya-Allah tuan-tuan Allah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita akan selamat daripada santau insya-Allah. Maknanya kalau tuan guru ajar pada saya, kalau orang mengamalkan Bismillah 5 atau Bismillah 6 atau Bismillah 7 ni, sekurang-kurangnya Bismillah 5 lah yang saya bacakan tadi sekurang-kurangnya. Peringkat kita orang awam. Peringkat orang belajar Bismillah 6. Peringkat tok guru Bismillah 7 ha. Peringkat bawah macam anak kita Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak baca tu ada nama Allah, kalau kita ada santau dalam bihun sup kita, dalam mangkuk tu pecah. Kita pegang je pecah mangkuk tu. Ataupun kita nampak dia punya bercahaya, itu kaca kita nampak, atau kita nampak macam jarum ke, kita nampak dalam sup tu, ataupun kita nampak macam besi dawai besi beruh periuk tu. Ramuan santau juga tu, kita nampak kelip-kelip cahaya. Apa benda ni kita ambil? Ni dawai besi berus periuk ni. Kita angkat lagi, ni jarum. Kita nampak. Ataupun dia jadi pecah. Tuan nak bagi kepada kita, nak tolong kita, bantu kita. Dengan syarat kita mengamalkan Bismillah tadi, sekurang-kurangnya Bismillah 5, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya. Yang kedua tuan-tuan, sihir dan alam Melayu kita tak dapat dipisahkan. Salah satu ialah dia panggil sihir penunduk. Sihir penunduk. Biasa ni orang nak pergi temu duga dia mengamalkan sihir ni, ya. Sampai panel interview pun tunduk. Ada pernah buat tak temu duga dulu? Tak ada. Temu duga nikah ke? Tak ada. Untuk nikah dua lah, ya. Tuan-tuan mati Allah, sihir penunduk ni tuan-tuan biasa berlaku bila mana seorang isteri dia nak menundukkan suami dia, supaya suaminya tidak mencari, tidak memandang, tidak berkawan, tidak mengorak dan tidak berkahwin dengan perempuan lain. Ya, anda di FB Live kena parti betul-betul. Jaga makan sebagai seorang suami, ya. Saya sebut isteri ni sihir penunduk ini tuan-tuan zalim juga, kotor dan jijik. Sebab apa? Sebab dia mesti menggunakan, dalam istilah kita di alam Melayu, nasi kangkang ataupun nasi tangas. Apa maksudnya nasi kangkang? Nasi kangkang itulah nasi yang dimasak dengan tujuan nak menyihir suaminya, nak menundukkan suaminya. Setelah pergi jumpa bomoh yang mengamalkan ilmu hitam, dan bomoh tersebut memberi jampi-jampi serapah kepadanya untuk dibaca, dan bila sampai ke peringkat nak melaksanakan, dia kena masak nasi, dan bila nasi itu tengah mendidih menggelegak, dia kena angkat periuk nasi itu letak kat bawah. Maka dia kena kangkang duduk dengan tak pakai apa-apa, pakaian dalam. Dia duduk atas nasi kangkang, nasi tadi, periuk nasi tadi tu yang tengah menggelegak, mendidih, beruap lagi, keluar uap tu, sambil membaca jampi serapah yang dibekalkan oleh Tok Bomoh yang mengamalkan ilmu hitam tadi. Maknanya dia menggunakan jin syaitan sebagai pengantara. Lebih bagus lagi kata Bomoh yang mengamalkan ilmu hitam ni, lagi bagus kalau akak dalam keadaan uzur haid. Baca. Maka suami tak tahu. Maka nasi tadi sudah siap dimasak, siap dimentera, dia tak balik atas dapur, tunggu sehingga masak, kemudian dia bagi makan kat suami. Bila suami makan, mulai saat itu suami akan tunduk je. Kalau isteri kata ya, ya. Isteri kata no, no. Kalau isteri kata A, A. Isteri kata B, B. Kalau isteri kata berdiri, berdiri. Kalau isteri kata duduk, dia duduk. Kalau isteri kata baring, dia baring. Isteri kata berguling, dia berguling. Dan dia tidak akan melangkah lebih dari isteri dia. Biasa duduk kat belakang sampai pegang handbag dan payung. Pernah nampak tak? Masya Allah, tuan-tuan. Bila kena jekah, dia senyap. Bila bercakap, isteri yang jadi orang yang utama melayan cakap orang. Suami kat belakang je, ya. Tanya isteri saya lah. Segala-galanya isteri saya. Macam kena penunduk dah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau ada suami yang sedang menjemur baju, itu bukan kena menunduk. Itu suami yang sayangkan isteri dia. Isteri suami buang sampah, dah, itu bukan penunduk tu. Memang tugas suami kena buang sampah. Daripada dapur tu letak, tunggu lori sampah ambil ke dalam tu sampah, itu tugas suami. Jemur baju tugas suami sepatutnya.
Jadi tak ada masalah itu. Tuan-tuan jangan pula kata, dapat queen control. Tak. Yang ni yang nampak pelik sangat ni. Duduk belakang, tak boleh bercakap sepatah pun. Yang bercakap berpatah-patah, beribu patah ialah isterinya. Ini saya penunduk. Dan isteri sangat berdosa. Berdosa besar kepada suami dia. Kena minta ampun, minta maaf sebelum salah seorang meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan syirik dan minta maaf, bertobat, mengucap balik 2 kalimah syahadah. Sebab Nabi sebut, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tangkal dan juga nasi kangkang, ilmu guna-guna nak menundukkan suami, syirik kepada Allah SWT. Syirik. So kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. Minta maaf dengan suami anda. Bertaubat kepada Allah, tidak akan ulang balik. Tinggalkan ilmu-ilmu hitam tadi. Kalau ada jampi serapah, dia ditulis pada nota, kertas dan sebagainya, tulis bakar. Takut kita simpan lagi, kena kali tahun 2 tahun akan datang, nak buat lagi kan. Bakar siap-siap. Masya Allah. Jahat kan? Tuan-tuan mati Allah. Sikit lagi tuan-tuan ya. Saka. Sihir juga saka. Saka tu apa Ustaz? Bukan saka biru. Itu lain. Itu hebat. Ya, gerak khas. Bagus. Ya. Saka ini ialah jin yang diwarisi secara turun-temurun daripada keturunan atas sampai keturunan bawahnya. Tak kira berapa keturunan, ke-7 keturunan ke, tak kisah. Dia akan berkhidmat. Dan nak dapat jin tu sebagai berkhidmat awal-awal pada kita, mesti ilmu sihir juga. Dia akan turunlah. Saka namanya. Tapi tuan-tuan, berhati-hati. Kalau jumpalah orang sakit, ya. Ustaz, saya rasa saya ada saka dah Ustaz. Kita pun cek-cek, betul ada saka. Tuan-tuan, berdosa besar kita main meramal-ramal macam tu. Sebab apa? Sebab tuan guru saya pesan sebelum dia meninggal. Dia kata apa? Bila kita kata orang tu ada saka, kita telah tuduh mak ayah dia, tok nenek dia membela hantu raya ataupun pelesit. Jaga-jaga. Sebab saka ni keturunan. Daripada atas sampai bawah. Bila bawah kena, ni saka ni. Artinya kita telah buat fitnah dan tuduh. Kena pula orang tu dah meninggal, tok nenek dah meninggal, mak ayah dah meninggal, nak minta maaf macam mana? Dengan orang mati. So jaga-jaga mulut kita, jangan celupa kata ni saka. No. Berhati-hati. Ustaz-ustaz ke, pengamal perbuatan Islam ke, siapa-siapalah. Maka berhati-hati kita semua. Jangan sampai memfitnah orang dah meninggal dunia. Takut itu je. Dan saka ni tuan-tuan, dia bergantung pada apa? Bergantung pada apa tujuan kita. Nak saka tu setan lah. Dipanggil saka sebab dipusakai. Setan yang jin dipusakai daripada atas bawah dipanggil saka. Senang cerita. Kalau saka tu untuk kuat, handalan, handal kita bersilat dan sebagainya, dia tak payah belajar saka ni. Sebab jin tu aja. Bila katalah bapak kita meninggal, kita tiba-tiba pandai bersilat. Mau belajar mana silat ni? Aku tak belajar. Tiba-tiba pandai. Tu biasanya tengok ayah dia pandai. Saka. Biasa gitu. Jangan tuduh. Biasanya begitu. So ada sebab. Katakanlah nenek dia pandai bidan. Nenek pandai bidan. Mak dia tak ada bidan. Bila nenek mati, mak automatik tiba-tiba pandai membidankan orang. Kemudian kita tak belajar bidan. Bila mak kita meninggal, kita pula pandai membidankan orang. Jaga-jaga. Kita tak belajar, sepatut kita belajar. Ilmu tu tak dipelajari, tiba-tiba dapat. Kita bimbang, ada saka. Bimbang, khawatir, takut-takut saka yang datang. Tuan-tuan, apa sajalah. Kalau laki-laki dipanggil, kalau dia bela saka, dipanggil hantu raya. Walaupun tak raya, dah ada lah hantu raya tu. Yang perempuan dipanggil pelesit. Saka ni, pelesit. Kalau saka tu nak menjinakkan buaya, dipanggil saka buaya. Kalau saka tu dia boleh rupa jadi harimau, saka harimau. Dulu-dulu kan orang kampung, rumah jauh-jauh, ya, biasanya rumah dia tinggi, dia punya tiang tinggi. Kita lalu tu kalau orang niat tak baik, dia nampak harimau. Harimau tu mengaum bawah rumah. Padahal dia tak bela harimau pun. Ada saka yang dia bela, setan dia bela yang boleh rupa jadi harimau. Orang pun takut lah. Dia panggil saka harimau, saka buaya. Pandai menjinakkan ular. Dia tak belajar tapi ular jinak ada. Ada saka ular, saka ular. Jadi tuan-tuan Allah ya. So berhati-hatilah ya. Kita takut kita terikat dengan saka bila nak mati seksa.
Sampai dulu lah orang kata kena angkat satu bumbung kan, satu keping zinc ke apa ke, sebab nak mudah saka tu keluar. Jadi kalau duduk rumah flat macam mana? Tubuk bumbung kita lantai orang. Orang letih macam tu, maka tak buat macam tu dah. Ya, kalau ada saka senang ya, suruh dia keluar ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran. Ya, insya-Allah boleh keluar. Lagi tuan-tuan Allah, ya. Ilmu apa ni panggil ilmu pengikat. Ribt pengikat. Ilmu sihir pengikat. Ribt bahasa Arab, ra ba ta. Ilmu sihir apa ni ya? Dia ikat bukan nafsu, dia ikat kelamin, alat sulit. Biasanya hak kena ialah hak pengantin, hak baru menikah. Sihir ribat. Sihir ribat ni sihir ikat. Apa tu yang sihir ikat ni? Dia tak nak bagi alat kelamin suami ataupun isteri atau pengantin laki-laki pengantin perempuan berfungsi. Kena jaga-jaga ni. Kalau anda ada macam tu, mengalami macam tu, itu kena ingat, itu sihir namanya. Yang kata ini normal, itu tak normal. Masa seorang-seorang ya, tengok majalah naik. Bila bersama dengan isteri, dia lembek. Macam keput lekor, lembek gitu. Hak belum goreng lagi. Ya. Nak supaya faham lah, tergantung kan. Saya duduk tergantung ni. Jadi nak beritahunya subhanallah, kenapa jadi gitu? Tadi seorang-seorang tengok cerita apa ni, heroin tu. Okey pula. Bila berdepan dengan isteri, turun. Ataupun bagi isteri pula, isteri kena sihir. Jadi bila nak melakukan hubungan jenis ataupun jimat, dia tidak boleh masuk. Seakan-akan ada batu di permukaan alat sulit isterinya. Subhanallah. Ada, berjumpa ya. Kita pernah jumpa kes macam ni tuan-tuan. Sampai tanya dia, berapa lama dah? 6 tahun dah. Kata ustaz, 6 tahun dah. Memang tak ada anak lah, 6 tahun. 6 tahun itu tidak berjimat 6 tahun. Sejak malam pertama sampai hari ini 6 tahun tidak melakukan hubungan suami isteri. Tak boleh buat apa. Aku tengok you tengok I gitu je lah. Habis tu bila datang jumpa perawat kita, akhirnya bila berubat, baru lepas tu alhamdulillah dia boleh berfungsi dengan baik, lepas tu dapat anak dah. Alhamdulillah. Lepas 6 tahun. Tuan-tuan, sebab tu datang kalau rasa seminggu yang kata 6 tahun, 6 hari pun tuan-tuan, oi, 6 tahun ke hebat ah, dia boleh 6 tahun. Mai tengok gitu ya. Tuan-tuan, kalau 6 hari kita tak tahan, pergi berubat. Bukan kata urut dah, kena cari ustaz-ustaz. Di Terengganu, di mana-mana satu Malaysia ada ustaz Darul Syifa, pergilah. Ustaz Darul Syifa insya-Allah boleh rawat, ada bacaan-bacaannya insya-Allah untuk menentang sihir-sihir tadi ya. Lagi tuan-tuan, ada sihir pendarahan. Pendarahan tu, pendarahan ni apa? Darah keluar. Jadi macam mana berlaku sihir pendarahan ustaz? Yes, di alam Melayu ni kaya dengan macam-macam sihir. Kita pernah jumpa, orang jumpa saya, dia kata ustaz, saya ni ustaz, dia kata seorang isteri, saya ni ustaz. Saya kata, saya belajar, saya tak faham. Saya tak faham apa tu sihir pendarahan. Bila berlaku depan mata, ustaz saya ni ustaz kena rawat saya. Kenapa? Sebab saya ni ustaz, bila masuk bilik air, dia keluar darah tu. Darah tu keluar kot tempat laluan air kencing tu, darah tu keluar. Sampai setengah baldi pun ada ustaz. Darah. Itu panggil sihir pendarahan. Laki-laki tak berlaku, dia berlaku dengan isteri. Biasanya dulu-dululah dia berlaku bila mana isteri tu bermadu. Bila bermadu, maka dia nak sihir pada madunya ataupun kepada isteri seorang lagi, dia gunakan sihir pendarahan. Bila berlaku pendarahan, mana mungkin berjimat. Suami tengok, darah keluar. Tak ada. Dia pergi hak sana. Kemudian esok tak tengok, dua keluar lagi darah. Pergi sana pula. Suka hak sana. Hak sini menderita. Dah lah tak dapat jimat. Kemudian berdarah lagi. Kenapa berdarah? Tak ada berdarah. Apa itu sihir saja. Maka kita baca ayat-ayat menangkis sihir, dia berhentilah sihir tadi. Sihir pendarahan. Allahu Akbar. Kesian ya. Memang zalim. Memang zalim. Semua sihir ni zalim. Ada lagi banyak tuan-tuan ya. Nak habis ni 6 minit ke. Sihir penutup rezeki. Penutup rezeki orang. Dia dengki ke orang. Kedai dia maju, bisnes dia berjaya, dia dengki orang tu, maka dia buat sihir penutup rezeki. Cara macam mana?
Dia pergi jumpa bomoh mengamalkan ilmu hitam, kasih tidak nampak kedai. Tak nampak kedai. Iya berlaku, tak nampak kedai. Jadi bila satu hari orang tu datang jumpa saya mengadu, Ustaz, saya ni kerja pasar malam tak? Saya berniaga di pasar malam. Saya berniaga dah lama Ustaz pasar malam, tempat biasa, lot biasa. Tahu lot kan biasa. Jadi bila saya berniaga malam semalam Ustaz, seorang pun tak datang kedai saya, seorang pun tak singgah. Saya heran Ustaz. Saya kata kenapa ni? Jadi pagi ni Ustaz, kawan saya jumpa saya, dia kata, "Mat, mu tak buka pasar malam ke semalam?" Dia buka. Kat mana? Tempat biasa. Tak nampak pun. Sihir penutup rezeki. Kalau berlaku macam tu tuan-tuan kena buat cepat-cepat. Pernah satu kes saya jumpa, dia kata, "Ustaz, bila saya nak buka pintu kedai, saya kata gatal. Saya tutup, tak gatal. Buka, gatal. Tutup, tak gatal." Saya kena sihir Ustaz. Jadi tuan-tuan kena rasa ini sihir ke tak sihir, dan kalau rasa kena sihir, kena berubat. Berubat tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cuma saya sebut, kalau kita tak nak kena sihir, sentiasa berdamping dengan ayat-ayat Quran. Kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sentiasa beramal dengan bismillahirrahmanirrahim, dan setiap pagi dan petang 3 kali bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali petang, 3 kali pagi. Ayat kursi jangan tinggal, ayat kursi. Walaupun nak tidur, tetap baca ayat kursi. InsyaAllah tuan-tuan Allah, mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua yang datang pada malam ni, yang mengikuti kuliah saya, terutamanya surah Al-Hikmah, dan juga kepada masjid saya, masjid Putra Haid. Masjid Putra Haid ni masjid saya sebenarnya. Terima kasihlah kerana atas inisiatif menganjurkan program-program kuliah dan ilmiah yang lain pada malam ni buat secara live. Walaupun masjid Putra Haid ni tuan-tuan masih dalam pembinaan, tak wujud lagi, masih dalam pembinaan, peringkat akhir proses pembinaan. Subhanallah, tapi dah buat dah program secara live. Pelik kan? Ini bukan sihir, ini betul-betul ya? Proses akhir pembinaan, tapi dah buat dah secara live. Masya Allah ya. Jadi kita cuba ikutlah. Kalau masjid tak siap lagi dah buat secara live, apa dari masjid lain kena buatlah ya. Dan masjid ini sebenarnya dia program-programnya insya-Allah peringkat internasional, pengantarbangsaan dipanggil ya. Nak meningkatkan dia cuba nak kembarkan masjid yang ada di Jepun dan masjid yang ada di Malaysia. Dia cuba kembarkan. Tapi itulah saya belum tengok lagi sebab masih dalam pembinaan. Dan insya-Allah tuan-tuan kita berdoa mudah-mudahan masjid ni cepat siap. Dan kalau tuan-tuan nak membantu pun boleh juga untuk menyiapkan bagi dana dan sebagainya. Tengok Facebook Masjid Putra Haid, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mati Allah, mari sama-sama kita berdoalah kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.